Hai, 7 langkah bagaimana untuk memulakan bisnes dan berjaya buat jualan RM 1 juta pertama dalam masa 3 tahun. Alright. So, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan pengasas kepada Kofstore. So, Kofstore ni kepakaran kita adalah membantulah mereka yang ingin memulakan perniagaan tanpa modal dan kita akan bimbing mereka ni untuk membuat jualan RM 1 juta pertama dalam masa kurang 3 tahun. Alright. So, pagi ni saya nak bercerita macam mana untuk anda memulakan bisnes dan boleh capai jualan RM 1 juta pertama dalam masa tidak sampai 3 tahun. So, ada 7 langkah yang saya senaraikan. Okay, so sebelum tu saya nak checking, adakah anda boleh mendengar suara saya dengan jelas? Video semua clear? Okay, kalau boleh dengar, cuba komen. Boleh dengar, video semua clear. Dan saya nak minta tuan-tuan semua bantu saya share video ni, supaya orang lain pun boleh belajar. Alright. So, sebelum tu saya perkenalkan sikit lah tentang saya. So, saya ni sebelum ni saya adalah kaki tangan kerajaan, kerja government. So, saya start kerja 2005. Masa saya start tu saya tak ada planning pun nak berniaga. Sebab memang dalam mindset saya nak kerja makan gaji je. Alright, dipendekkan cerita, masa saya kerja tu saya ada masalah kewangan. So, biasalah saya beli kereta di luar kemampuan. Lepas tu bila dah beli kereta tu di luar kemampuan, dia beri kesan lah kepada saya punya gaji. Duit dapat gaji bayar hutang, dapat gaji bayar hutang. So, bila duit tak cukup, saya guna kad kredit. So, lama-lama kad kredit saya tu daripada 2 jadi 4. Lepas tu isi saya daripada tak ada kad kredit, dia pun ada kad kredit. So, dah jadi dia pun ada 8 kad kredit kan. So, total kita ada 8 kad kredit. So, apa yang berlaku adalah duit gaji kita orang memang tiap-tiap bulan habis bayar hutang saja, tuan-tuan. Alright. So, itu and then saya pun tiap-tiap malam saya tak boleh nak tidur. Macam mana nak selesaikan masalah hutang saya tu. Sebab hutang ni kalau kita dah start, contoh macam kereta kan, kalau kita dah start beli kereta, kita nak patah balik tak boleh. Sebab nak jual tu nak kena top up lagi apa semua. So, saya terpaksa hadap lah. Okay. Saya start bekerja tahun 2005, tuan-tuan. 2000 dalam tahun yang sama tu saya dah start rasa lah dia punya kesan. Itu bahayanya hutang lah. And then dipendekkan cerita, saya pun mulakan satu bisnes lah. Actually banyak bisnes yang saya buat. Saya pernah jual stiker unit beruniform. Saya pernah buka ladang sawit. Saya pernah sewakan excavator. Saya pernah jual seluar jin dengan JC. Saya pernah jual minyak hitam. Saya pernah buka gerai minuman tepi jalan. Saya pernah buka macam mini kedai runcit lah kan. So, actually masa saya struggle tu, saya banyak bisnes yang saya buat. And then mostly bisnes yang saya buat tu semua melingkup lah. Dah lah melingkup, tambah hutang saya lagi kan. And then tapi alhamdulillah lah, salah satu bisnes yang berhasil adalah bisnes kereta sewa. So, saya pun tahun 2006 saya start bisnes kereta sewa. Modal masa tu RM3,000. Saya beli kereta 2 biji dan saya sewakan. Alhamdulillah bisnes tu berkembang. Dan sampailah sekarang, even sampai sekarang saya masih lagi menjalankan bisnes kereta sewa. Cuma sekarang ni company saya dah bertukar
daripada syarikat kereta sewa kepada platform tempahan kereta sewa. So senang cerita, company saya, kita tak ada kereta, kita cuma ambil tempahan kereta sewa je. So kalau ada customer kita nak sewa kereta, dia order melalui kita dan kita akan agihkan tempahan kereta sewa tu kepada kita punya supplier. Alright, tu saya punya story lah. Alright, and then saya buat bisnes kereta sewa daripada tahun 2006 sampailah 2020. Even sampai sekarang pun kita masih lagi run bisnes kereta sewa. Cuma bila dunia dilanda dengan COVID-19, lepas tu negara kita pun kena PKP kan. So bisnes kereta sewa tu dia antara bisnes yang terkesan lah dengan COVID-19 kan. So macam kereta sewa pun tempahan pun kurang, pelancong pun tak ada. So dia bagi efek lah kepada saya punya bisnes. Tapi saya tak berdiam diri lah. So kalau kita nak salahkan siapa pun tak guna juga kan. So baiklah kita fikirkan bagaimana untuk kita menghadapi COVID-19 ni lah. So saya pun fikir. Saya cakap why not saya cuba jual produk. So masa awal PKP tu actually bulan Mac, kita PKP 18 Mac. So masa tu ujung bulan tu 27 Mac tu saya dah start jual produk dah. So saya memang tak ada pengalaman sangat jual produk. Sebab sebelum tu memang saya buat bisnes kereta sewa lah 100%. And then tiba-tiba bila PKP dikuatkuasakan, and then saya pun tak pasti bila COVID-19 ni akan selesai. So saya pun start lah berjinak-jinak jual produk. Tapi alhamdulillah lah masa saya start tu saya ada mentor saya ada kawan-kawan saya. So masa awal-awal tu hari-hari saya call kawan-kawan saya yang jual produk. Saya call tanya macam mana dia buat, macam mana dia punya sistem, macam mana sistem stokis agent, macam mana dropship, macam mana nak training dia punya team. So saya banyak belajar lah. So alhamdulillah masa awal PKP tu saya start jual hand sanitizer. Hand sanitizer, and then saya menggunakan sistem dropship. So saya rekrut kawan-kawan saya. Masa tu actually saya buat projek tu, kita panggil projek tu Cough Store. Cough Store ni adalah ringkasan kepada dia sambungan lah, gabungan dua perkataan COVID dengan store lah kan. So saya pun apa benda aku nak letak kan. So saya search, jumpalah ada satu perkataan ni, COVID plus store. So Cough Store. So saya pun beli domain Cough Store lah, coughstore.com kan. So niat asal tu saya selain nak bantu saya company saya, dan saya nak bantu juga kawan-kawan saya yang terlibat dalam bisnes kereta sewa. Sebab saya tahu siapa yang buat bisnes kereta sewa memang terkesan dengan COVID-19. So niat asal tu adalah saya nak bantu, terutamanya saya punya lisensi saya. Sebab saya buat bisnes kereta sewa, so saya ada banyak lisensi. Lisensi ni dia macam franchise lah. So bila PKP je memang diorang pun sale drop semua. So niat asal tu saya nak bantu diorang ni supaya at least diorang ni ada backup plan. At least diorang ni ada bisnes lain lah yang boleh generate income kan. Okay. Tapi bila apa yang berlaku adalah saya ingat saya nak tolong saya punya lisensi. Tapi rupa-rupanya orang luar yang ramai berminat nak join saya punya projek ni lah. So saya pun tak apalah, open je lah dekat siapa-siapa yang berminat kan. So kita bermula dengan menjual hand sanitizer masa tu tuan-tuan. Ada tak yang share saya punya video ni? Kalau siapa yang dah share, komen dan share. Bagilah ramai sikit. And then boleh tak bantu saya like video ni? Like kan. Siapa yang dah share, komen dan share. Okay. Kenapa saya tak nampak komen lah? Pelik juga. Okay. Ada orang komen tak? Oh, ada orang komen tapi saya tak boleh nak baca. Itulah masalah Facebook ni.
Okey. Okey. Boleh tak bantu saya share video ni? Share video ni sebanyak mungkin. Kesian saya cakap seorang-seorang kan. Tak ada orang nak share kan. Boleh tak? Alright. So kita bermula dengan jual hand sanitizer. Masa tu saya pun just try and error je. Macam mana saya boleh pergi jual hand sanitizer tu. Kan masa awal PKP tu orang berebut-rebut nak beli hand sanitizer kan. Pergi dekat mana-mana pun hand sanitizer habis dijual. So kebetulan saya ada seorang kawan dia ni entah macam mana tiba-tiba dia jadi supplier untuk hand sanitizer. And then saya nampak dia ni sedang mencari ejen lah untuk jual produk hand sanitizer. And then saya pun mesej dia, Datuk Anwar kan. Datuk Anwar ni actually dia ni banyak terlibat dalam bisnes pelancongan. So dia ada macam pusat-pusat pelancongan, tempat-tempat macam muzium, rumah terbalik apa semua kan. So dia ada banyak produk-produk pelancongan. So bila PKP je memang bisnes pelancongan dia tu terus collapse. Tapi bagusnya Datuk Anwar ni dia tidak give up. Dia tidak main biola. So dia nampak je terus dia tukar dia punya bisnes. Dia terus jual hand sanitizer. So masa tu dia sedang mencari ejen seluruh Malaysia. And then saya pun mesej dia, Datuk, boleh tak saya jadi ejen? So Datuk Anwar, boleh. So dia bagi saya harga ejen dan saya pun tolong jual. Masa tu saya dah recruit dropship. So siapa-siapa yang nak beli hand sanitizer ataupun nak jual hand sanitizer, diorang dapat commission ataupun diorang dapat diskaun lah kan. So saya menggunakan satu sistem lah, sistem kita panggil Avana. Avana ni dia panggil dia social commerce. Social commerce maknanya kita boleh menjual menggunakan media sosial. Alright. Lepas tu sistem tu dia ada sistem dropship kan. Kita boleh masukkan barang-barang dalam sistem tu, and then ejen dropship kita boleh tolong promote kan. So kalau diorang dapat jual produk tu, diorang dapat commission. So diorang tak payah nak keluar modal, tak payah nak simpan stok. Diorang just promote je. Kalau dapat buat jualan, diorang dapat commission. So dalam masa tak sampai sebulan lah, saya dapat rekrut lebih kurang 200 dropship. 200 dropship kan. Kering tekap lah. And then so kita pun ajar lah macam mana dropship ni, macam mana nak guna sistem, macam mana nak promote apa semua. So tak banyak lah sale masa tu. Sebab masa kita start tu pun kita start ujung bulan 27 hari bulan 3. Alright. So dalam bulan 3 tu kita dapat buat sale dalam RM3,000 lah kan. Okey lah, Alhamdulillah. Sebab memang tak ada pengalaman jual produk apa semua. Tak tahu pun, sistem dropship semua tak tahu kan. Tapi Alhamdulillah dapat juga buat sale dalam RM3,000. Alright. And then masuk bulan yang kedua, kita tambah lagi produk lain lah. Sebab kita punya ejen dropship ni dah ramai apa semua. So kita tambah produk lah. So antara produk yang kita tambah, sebab saya ada banyak kawan-kawan yang dia ni founder produk. So saya pun mesej lah kawan-kawan saya ni, boleh tak aku tolong jual kau punya produk ni kan. So dia kata tak apalah, baik aku tolong jual. So dia orang bagi harga saya, harga special. So biasanya kalau you nak jual produk orang ni, you kena bermula sama ada you jadi ejen dulu, ataupun you jadi stokis, ataupun you jadi master stokis. So macam saya ni, saya punya advantage sebab dia orang ni kawan-kawan saya. So biasanya saya akan dapat harga main distributor. So saya punya harga tu lebih tinggi daripada harga master stokis. So saya dapat special lah kan. Sebab kawan-kawan saya ni dia mungkin nak tolong saya lah. Dia tahu saya punya business affected. So dia just nak tolong saya lah. So saya dapat harga yang lebih murah daripada harga yang biasa orang dapat. Kalau you all pergi jumpa mana-mana founder, you tak akan dapat harga yang saya dapat lah. Sebab saya ada ramai network kan. So and then saya pun rapat dengan dia orang. So dia orang bagi saya harga yang cantik lah. So bila saya nak jual,
dekat situ saya ada ada margin lah. So team saya tu dia masih ada lagi margin. Bukan kita rosakkan harga, kita still follow harga yang founder ni tetapkan. Cuma saya boleh rekrut agent, stokis, agent, dropship under saya lah. Alright. Alright. So kita masuklah few produk macam popcorn. Lepas tu kita masuk pekasam daging, ada jual coklat, macam-macam lah kawan-kawan saya. Kira macam minta saya tolong jualkan lah produk dia kan. So alhamdulillah masuk bulan kedua tu kita dapat buat sale tak banyak lah, dalam RM7,000 kan, RM7,000. So kita masih menggunakan sistem dropship. Saya tak pegang barang, kita cuma promote. Ada orang beli, supplier tu dia akan hantar. So itu kita punya business model. So kita gunakan sistem dropship, kita tak pegang barang. Alright. Masuk bulan kelima, masuk bulan ketiga lah kan. Kita still continue, tapi saya terpaksa slow down sikit. Sebab masa tu dah dekat nak hari raya. Saya risaulah nanti kita promote barang, orang order, orang bayar, tapi supplier tak boleh nak hantar. Mungkin dia ada masalah stok tak cukup apa semua. Itu satu. Lepas tu macam kan bila nak hari raya je, biasa courier company ni dia jadi lambakan. So terlalu banyak orang order kan. So takut nanti orang order barang lambat sampai, kita ni duk tolong promote barang orang. Lepas tu kalau barang tu lambat sampai, yang nak kena marah kita lah yang kena marah kan. So saya bulan 5 tu saya tarik handbrake sikit lah. Saya takut lah nanti kita promote barang orang, customer tu dapat barang tu lambat apa semua, jadi masalah kat kita lah kan. Customer ni kalau dia order, dia nak barang tu sekarang, dia nak sekarang lah kan. So saya risau lah kan. So bulan 5 tu saya slow down sikit. And then kebetulan masa bulan 5 tu, hujung bulan 5 tu dah dekat nak raya, ada seorang kawan saya ni, dia datang jumpa saya lah. Dia cakap dia baru buat satu produk, bukan produk baru lah, dia baru buat satu produk. Actually produk tu produk makanan lah. Dia dah buat benda tu dah 6 tahun, tapi dulu dia buat dalam bentuk frozen. Dia masak, and then dia bekukan. Kalau ada orang nak order, dia post. Biasa dia pakai kereta api lah post kan. Dia post dekat dia punya agent. Cuma bila PKP, dia ada masalah lah. Sebab kalau dia nak buat cara lama, dia nak post dalam bentuk frozen, dia susah lah kan. Sebab nak hantar apa semua, takut nanti barang tu lambat sampai apa semua, barang tu rosak kan. So and then 2 tahun sebelum tu, dia memang dah buat R&D macam mana dia nak buat produk dia tu tak perlu disimpan dalam peti sejuk, tak perlu dibekukan. So bila PKP je, kawan saya ni actually dia ada restoran. Lepas tu dia pun ada buat catering. So bila PKP je, restoran dia kena tutup lah. Lepas tu catering dia pun tak boleh jalan. Dia ada produk rendang daging dendeng perak tu lah, tapi nak jual tak boleh sebab produk tu dia dalam bentuk frozen. So restoran dia tak boleh nak buka, restoran dia tak boleh nak jalan, catering dia tak boleh nak jalan, nak jual produk tak boleh. So dia pening kepala macam mana nak buat kan. So dia fikir, why not dia siapkan projek R&D dia tu untuk buat produk dia tu tahan lama, tak payah nak simpan dalam peti sejuk kan. Saya lupa bawa dia punya produk kan. And then alhamdulillah masa PKP tu, bulan 5 tu produk tu siap. Dia punya R&D tu berjaya, settle. So cuma masalah kawan saya ni, dia ni buat produk pandai. Memang produk dia tu bagus, sedap, memang sedap gila. Cuma dia nak jual tu dia tak berapa pandai. Nak jual macam nak rekrut agent, nak rekrut dropship, stokis pun dia tak pandai. Buat produk dia boleh, nak rekrut agent dia tak reti. So saya masa
masa PKP tu, masa awal-awal tu, actually saya punya dropship dah ada 1000 orang dah. Cuma masalah saya adalah kita tidak pegang barang, kita tidak pegang produk. Produk tu supplier yang post. So masa tu masalah saya adalah bila kita tolong promote barang orang, kadang-kadang barang tu tak ada, kadang-kadang barang tu ada, penghantaran lah pula lambat. So dia jadi problem lah. So bila kawan saya ni dia datang jumpa saya, minta tolong jual produk ni, so saya cakap boleh nak jual, tapi kalau aku jual, kalau engkau yang aku tolong promote, engkau yang post, still tak selesai masalah. Sebab masa tu salah satu isu dia adalah penghantaran. Penghantaran kan. Alright. Penghantaran tu macam masa tu adalah dia lambat lah. Sekarang ni dah okey dah. Dah okey kan. And then saya cakap kalau nak buat benda ni, saya kena cari ibu. Ibu ni maksudnya orang yang pegang barang. Maknanya saya rekrut stokis lah. Saya rekrut stokis, dan stokis ni dia pegang barang. And then kita promote, stokis pun promote. And then kalau ada orang nak barang tu, stokis kita ni akan deliver barang tu. Saya ada gambar dia tu. Sekejap saya tengok. Ni gambar dia. Alright. Saya buat buku je senang. Alright, ni produk dia tu lah. Rendang daging dendeng perak lah kan. Saya tak bawa dia punya tu. Ni dia punya produk, rendang daging dendeng perak. So saya cakap dia kalau nak jual benda ni, saya kena banner dia punya sistem pengedaran lah. Masa tu kita gunakan stokis, agent, dropship. So kita guna tiga level lah kan. So kawan saya ni pun setuju sebab nak supply barang tu dia tak ada masalah. Cuma nak training, nak rekrut stokis agent tu dia tak berpandai. So saya pun okey tak apa, kau fokus kepada production barang, kau fokus kepada sediakan barang, aku fokus kepada membina pengedar kan. Saya rekrut, train, monitor pengedar tu saya punya kerja lah. So kita pun start projek tu. So saya start promote rendang daging dendeng perak tu hujung bulan 5. So dalam bulan tu juga saya dapat rekrut tak silap saya berapa lah, dalam 10 orang stokis lah, 10 orang stokis. Sebab masa tu kita punya sale kita dapat buat jualan dalam RM30,000. Itu pun hujung bulan. Kan, masuk bulan yang ke-6, so makin ramai lah yang nak jadi stokis kan. Ada yang nak jadi ejen apa semua. So masuk bulan ke-6 saya dapat buat sale RM150,000. So alhamdulillah. So nampak tak, saya daripada tak ada pengalaman jual produk, lepas tu kita start sistem dropship. So sale tu mula-mula RM3,000, lepas tu naik RM7,000, lepas tu naik RM30,000, lepas tu naik jadi RM150,000. So itu saya punya experience lah. And then so saya keep terus rekrut lah siapa yang nak jadi stokis, siapa nak jadi agent, siapa nak jadi dropship. Kita continue recruit je. So sekarang ni kita punya dropship ada dalam 1,300. Agent dengan stokis kita ada lebih kurang 120 lah, 120 seluruh Malaysia lah. So macam biasalah, mana-mana produk pun bukan semua orang aktif lah kan. So ada yang betul-betul bersungguh buat, ada yang buat sekejap tinggal, buat sekejap tinggal kan. So itu perkara biasa lah. Alright. Okay, lepas tu so sekarang ni saya punya saya dah nampak kita punya visi dengan misi. So saya nak macam kereta sewa ni tak payah nak cakap lah kan. Memang saya tak pasti berapa lama masa yang perlu diambil untuk COVID-19 ni selesai kan. So macam kereta sewa ni actually masih lagi running. Memang ada tim saya yang tolong handle untuk kereta sewa. So
untuk jualan produk ni, saya memang 100% saya fokus kepada jualan produk. Sebab saya nampak jualan produk ni dia boleh pergi lebih jauh lagi, dia boleh pergi lagi. Cuma apa yang saya kena buat adalah saya kena rekrut stokis, agent, dropship lebih ramai lagi. So macam mana saya nak rekrut lebih ramai stokis, agent dengan dropship? So saya kena make sure stokis, agent dengan dropship saya ni buat duit lah. So macam mana saya nak make sure diorang ni buat duit? Itu yang saya nak kena ajar ni kan. Alright. So saya share sikit 7 langkah macam mana you nak start business dan boleh buat RM 1 juta pertama dalam masa tidak sampai 3 tahun lah. Alright. Okay. Ini formula ni memang proven sebab memang based on real story, real case story. 3 tahun tu kira lambat lah. Kira lambat kan. Ada tak orang tengok saya punya live ni? You all share tak saya punya video ni? Cuba komen sikit. Okay, yang pertama adalah benda ni actually sekarang ni kan ramai orang kena buang kerja kan. Ramai orang kena buang kerja. Ada yang diberhentikan. Maklumlah, bila COVID-19 melanda, kita kena PKP, banyak company yang affected. Tak silap saya masa PKP tu beberapa bulan lepas, kalau tak silap saya, total orang yang diberhentikan kerja lebih kurang 800,000 orang kan. So ramai orang yang diberhentikan kerja. So dalam keadaan sekarang, nak minta kerja tu bukannya senang tuan-tuan. Ada tak kat sini yang diberhentikan kerja waktu PKP ni? Ada tak? Kan? So saya rasa ramai yang mostly bila saya orang WhatsApp saya punya team tanya kerja apa, mostly cakap baru diberhentikan kerja, baru ni apa semua. So dia orang tercari-cari nak cari kerja kan. Cuma pada saya lah, dalam keadaan sekarang ni nak cari kerja tuan-tuan bukannya senang tuan-tuan. Bukannya mudah. Alright, terlalu banyak orang diberhentikan kerja. And then maknanya dekat situ persaingan tu terlalu banyak. Betul, ramai yang kena berhenti kerja. So apa pilihan yang dia ada? Takkanlah dia nak duduk kat rumah je. Takkanlah nak main biola je. Takkan nak cari kerja je. Sebab 800,000 orang hilang pekerjaan tuan-tuan. Lepas tu you nak cari kerja kan. So kalau masih muda lagi, you betul-betul ada pengalaman, mungkin chances you dapat kerja. Tapi kalau macam umur dah 40 kan, company nak ambil kerja pun fikir 40 kali lah. Sebab nak ambil kerja, berapa gaji aku nak bayar kan? Berapa gaji nak bayar? Takkanlah nak bayar, kalau macam gaji dia 6,000, 7,000, takkan nak bayar gaji dia 1,500. Takkan nak bayar gaji dia 2,000, 3,000, tak patut. Dia pun, macam saya pun, company saya beratus orang minta kerja. Memang saya tengok, ui kesian, macam mana aku nak tolong dia orang ni kan. Beratus. Saya iklan jawatan kosong, sekejapannya beratus orang apply kerja kan. Ni kita tengok resume dia. Dia kerja dekat sini, lepas tu biasanya dia orang ni diberhentikan kerja bulan 4. Dia kerja sekian tahun, lepas tu bulan 4 dia dah tak ada kerja kan. So dia orang ni mencari kerja. So ada saya iklan gaji 1,200 pun dia orang sanggup kerja kan. Lepas tu yang minta kerja pula kadang-kadang bukannya calang-calang tuan-tuan. Bukannya calang, dia orang dah pernah kerja gaji 3,000, 4,000, kita offer kerja 1,200 pun dia orang sanggup. Sebab nak bagi makan anak bini apa semua kan. Alright. So pada saya dalam keadaan sekarang ni, cari kerja tu adalah option yang kedua lah. Sebab kita tak tahu boleh dapat ke tidak kan. So option yang pertama adalah you kena berniaga lah. You kena start business. Berniaga ni cuma berniaga ni mungkin orang dia dah biasa kerja kan, tiba-tiba nak suruh berniaga, dia tak tahu macam mana nak start. So dia blur. So ini yang saya nak share lah. Alright. So kalau you ni nak start business,
nak start business, you tak ada pengalaman apa semua. So yang pertama adalah you jangan sibuk nak buat produk. You jangan sibuk nak buat produk. You jangan sibuk nak buat benda baru. So my advice adalah you jual produk orang dulu. You jadi agent dulu. Sebab banyak yang saya tengok lah, bila dia nak start business je, dia sibuk nak jadi founder kan. Dia sibuk nak buat produk dia sendiri kan. Buat produk satu hal tuan-tuan. You pandai buat kek, belum tentu you boleh jual kek. You pandai masak lauk, belum tentu you boleh jual lauk. So buat produk, pandai buat produk dengan jual produk tak sama tuan-tuan. So apa yang you kena buat adalah you belajar jual produk orang lain dulu. Alright. So sekarang ni ada banyak produk kat luar sana yang founder ni yang mencari agent. Kan. Tak apa, you start dulu daripada bawah kan. Start daripada bawah dulu. You jadi dropship dulu ke, ataupun you ada modal sikit you jadi agent ke, ataupun you jadi stokis dulu ke kan, tak ada masalah kan. At least you jual produk orang lain dulu. So bila you jual produk orang lain dulu, actually jual produk orang lain ni lebih mudah daripada kita buat produk lah. Sebab dalam mana-mana bisnes sebenarnya jadi agent ni dia punya margin dia lebih besar. Sebab satu, you tidak perlu fikir tentang production. You tidak perlu fikir nak beli mesin lah, nak buat kilang lah kan. Nak fikir pasal production lah, nak fikir pasal packaging lah, nak fikir pasal marketing lah, nak upah artis lah, tu you tak payah fikir. You ambil produk orang, benda tu dah siap, you jual je. You ambil produk orang, macam saya punya stokis kan, dia ambil barang daripada saya, barang tu belum sampai lagi dia dah buat duit dah. Dia dah jual dah, dia buat pre-order kan. Sebab you kena fokus bisnes yang cepat buat duit. Saya ambil contoh lah, ada seorang perempuan ni, dia hari-hari dia buat kuih tau. Dia buat kuih and then dia jual dekat tepi jalan lah. Kuih, nasi lemak apa semua kan. So ada saya punya mentor tanya, masa you buat kuih tu, dekat mana you buat duit? So dia pun blur-blur kan, kat mana dia buat duit kan? Dekat mana? So adakah dia buat duit masa dia membuat kuih tu, ataupun masa dia jual? So dia kata masa dia jual lah. So berapa lama masa yang dia ambil untuk dia jual kuih tu? Dia kata lepas dia siap buat kuih tu, dia buka meja tepi jalan, sejam 2 jam habis. Dia dah buat duit kan. And then mentor saya tanya, untuk dia buat kuih tu berapa lama masa yang dia ambil? Dia kata dia nak buat kuih tu, dia kena bangun pukul 3 pagi kan. Lepas tu dia uli tepung apa semua, dia masak apa semua, lebih kurang 4 jam untuk dia buat kuih lah. So masa dia buat kuih tu dia tak buat duit. Dia hanya buat duit masa dia menjual. So dia kata, daripada kau sibuk nak pergi buat produk tu, baiklah kau pergi cari barang orang. Kau cari siapa yang boleh buat barang, kau cari siapa-siapa yang boleh buat produk tu, and then kau jual je produk tu. Sebab kau buat duit, time kau menjual. So dia kata, betul juga kan. So apa yang dia buat adalah, dia carilah siapa-siapa yang pandai buat kuih kan. Dia kontrak, okay, setiap hari aku nak kuih ni 300 biji. Setiap hari kau kena supply dekat aku 300 biji, sebab aku nak jual. So dia pun buka lah gerai kan, jual apa semua. So dia dapat duit, orang bayar. Lepas tu dia ambil dia punya commission, dia bayarlah dekat supplier tu. So supplier tu dapatlah bahagian dia kan. So esok pun sama juga, dia ambil lagi kuih, dia tak buat kuih tu, lepas tu dia jual. Sejam 2 jam habis, dia dapat duit, dia bayar dekat supplier tu kan. So itulah dia punya business model. So and then the best part adalah dia buka agent pula. Dia buka cawangan lah kan. So siapa-siapa yang nak jadi nak start business, boleh jadi dia punya agent. So dia ambil produk tu daripada supplier. Lepas tu dia sendiri pun jual. Orang lain pun nak juga belajar, nak start business, okey boleh. Dia supply kuih tu dekat dia punya agent.
So dia pun rekrut lah ejen kan. Ejen bawah dia jual. So dia ambil lah untung sikit kan, untung sikit. So dekat situ dia buat duit bila dia rekrut ejen. So sama juga. Sama juga. Bila you nak start business, you tak payah nak sibuk buat produk. Sebab dekat luar sana ramai orang buat produk tapi tak reti nak jual. Banyak orang yang pandai buat produk tapi tak reti nak jual. Betul tak? Betul tak? So macam saya tak reti buat produk. Tapi saya tahu banyak kawan-kawan saya yang buat produk. Saya tahu banyak owner produk ni dia pandai buat produk. Produk dia bagus. Tapi nak jual dia tak reti. So kita ambil produk dia, kita tolong jual. Macam saya ambil produk orang, saya tolong bina sistem stokis agent untuk orang dia lah. So dia tak payah nak fikir tentang nak rekrut, nak fikir tentang sistem apa semua. Saya yang settlekan. Training pun semua saya settlekan. Alright. So yang pertama adalah bila you nak mula, you jadi agent orang dulu. And then produk ni kalau boleh you pilih produk yang tak mahal lah. Tak mahal, yang harga rendah RM10, RM20 kan. Sebab apa saya minta you start dengan produk yang murah? Sebab apa? Itu pada saya panggil produk tu produk pemula, produk umpan. Produk umpan sebab yelah you baru nak start apa semua kan. Lepas tu orang pun nak beli dengan you, mungkin orang tak confident lagi apa semua kan. So kalau you jual barang mahal, mungkin orang tu fikir 10 kali, 20 kali kan nak beli barang mahal. Sebab kau ni siapa kan, betul ke aku bayar duit kat kau nanti kau tak hantar apa semua. So trust tu belum wujud lagi. Alright. So you cari produk yang harga dia murah, RM10, RM20, RM30 macam tu kan. And then benda tu you jual produk yang semua orang pakai. Ramai orang pakai lah kan. Macam makanan ni semua orang makan kan. You jual produk yang senang dijual. Alright. So you jangan cari produk-produk yang complicated lah. Yang complicated, yang repeat order dia rendah apa semua kan. Macam setengah-setengah produk ni dia punya margin dia cantik, tapi repeat order tu rendah lah kan. Mungkin orang beli, macam contoh saya beli satu ubat gigi kan. Saya beli memanglah harga dia cantik kan, tapi benda tu tahan 6 bulan. Lepas 6 bulan baru aku beli lagi. So repeat order tu rendah lah. Alright. So you cari produk yang harga dia rendah tapi repeat order dia tinggi, kan. You jual sikit-sikit tapi lama-lama jadi bukit juga. Alright. Tu nombor 1 lah. Nombor 2, bila you dah pilih nak jual produk apa, dia actually business ni dia semua bermula dengan diri kita dulu. Sebelum kita nak jual, kita kena pastikan kita ni orang confident nak beli dengan kita. Orang yakin nak beli dengan kita kan. Alright. So macam mana nak bagi orang yakin beli dengan kita? So senang je cara dia. You tengok you punya profile Facebook. You tengok profile Facebook you tengok profile IG you tengok profile WhatsApp you, Telegram semua. Semua media sosial you tengok. Adakah you menggunakan nama betul? Adakah you letak gambar betul? Adakah posting-posting you tu benda-benda yang berfaedah, benda-benda yang related? Adakah posting-posting you tu hanya bercerita tentang politik, salahkan orang sana, salahkan orang sini, you membawang semua. So itu yang you kena buat lah. So you tengok balik you punya profile. Kalau boleh tu you gunakan nama betul lah. Nama betul. Kalau you guna Facebook, you guna nama betul. Nama penuh lah. Jangan letak nama glamour, nama tu semua. Sebab the moment kita nak berniaga ni, tak kisahlah orang tu kenal ke tak kenal ke apa semua, dia punya rejection tu kira macam 200%. Kita belum jual apa-apa lagi, dia tahu kita berniaga, dia punya rejection tu dah 200%. Maknanya dia memang tak nak beli. Dia tak nak beli. Alright. So macam sama juga macam kita pergi pasar raya kan. Kita pergi pasar raya kan.
pasar raya, shopping mall semua, tiba-tiba ada salesman datang nak offer produk, memang kita terus no aku tak beli kan. Itu reality, itu adalah sifat semula jadi manusia. Apa saja kita offer kat orang tu, walaupun benda tu bagus, dia punya rejection tu 200%. Alright. So kerja kita adalah untuk mengurangkan rejection tu. Macam mana kita nak mengurangkan rejection tu adalah dia bermula dengan diri kita lah. So kalau sekarang ni orang berniaga guna media sosial kan, media sosial apa semua. So you kena banner satu profile yang meyakinkan. So kalau you ada Facebook apa semua, make sure lah you pakai nama betul kan, nama betul kan. Macam saya pakai nama betul lah, Wahid Abdul Rashid kan. So itu dia boleh mengurangkan sikit rejection lah. Dia tidak terus you tukar nama, orang terus berebut-rebut nak beli, tapi dia mengurangkan rejection. So far you belajar something tak ni? Lepas tu kalau gambar tu gambar, saya punya advice kalau boleh lah you letak gambar you yang image corporate. Yang kalau you tengok gambar saya kan, saya letak gambar saya pakai suit, ada tie, and then background saya putih kan. So you letak gambar yang meyakinkan. Gambar kalau boleh gambar corporate. Jangan you letak gambar you gambar kereta ke, gambar pokok ke, gambar benda-benda lah, ataupun you letak gambar you dengan pasangan you ke, you letak gambar anak you ke apa semua. Sebab benda tu lah racun kepada bisnes kita. Benda tu lah yang akan meningkatkan rejection. Ramai yang tak sedar benda ni. You all ni belajar tak ni? Belajar tak daripada saya punya sharing ni? Alright. Okay, thank you pada menonton, thank you pada yang share video ni. Alright. Saya tengok you punya saya tak dapat tengok siapa yang menonton saya punya video ni kalau you tak komen. Boleh tak you komen sikit hi supaya saya boleh nampak nama you. Kalau you tengok je you tak komen, saya tak tahu. Tak tahu kan. So kat situ saya boleh bagi feedback lah, macam siapa tah Norma ni kan. Norma binti Is. Norma binti Is. Ni nama betul ke tidak kan. Lepas tu gambar dia tidak jelas lah. Lepas tu Firdaus Abdul Rahman. Kalau boleh nama tu dah betul dah, tapi kalau boleh you letak gambar you seorang-seorang. Gambar you seorang-seorang yang tidak ada gambar lain, tidak ada background, sebab kita nak bagi orang nampak jelas kita punya tu. Kan. So the best gambar you seorang, background tu putih. Background tu kalau boleh plain. Alright. So benda tu dia akan membantulah kepada chances you untuk buat sale. Alright. Lepas tu you tengok balik posting-posting you dekat media sosial, ada tak posting-posting yang negatif, yang membawang, yang cerita pasal politik, yang benda-benda tak bagus lah. Sebab orang akan perhati benda tu. So kalau dia tengok, dia ni asyik membawang je kan, asyik merabannya kan, aku jadi customer dia marah kat aku, sekarang dia membawang pasal aku pula kan. So dah jadi masalah pula kat situ kan. So kalau ada posting-posting yang tak bagus tu, sama ada you padam ataupun you hide lah kan. So biarlah benda tu kita sendiri je yang tahu, orang lain tak payah tahu. Alright. Tu nombor 2 lah. Okay, so bila you dah fix you punya personal profile tu kan, you dah pilih produk apa yang nak jual, and then you dah fix you punya personal profile. So langkah ketiga adalah you bolehlah start promote. You start promote kan. Tapi you promote, you janganlah promote you expect you post sekali terus orang berebut-rebut nak beli. Tak. Pada saya bisnes ni adalah satu adventure, satu perjalanan nak naik bukit, perjalanan nak naik gunung. So you sekarang ni you baru dekat bawah tau, you kat bawah. Belum ada result lagi. So kalau you baru langkah 1-2 langkah apa semua, tengok jauh lagi, penat lah apa semua, so you give up, you patah balik kan. So sampai bila nak berjaya kan. So bisnes ni adalah perjalanan kita mendaki gunung, mendaki bukit yang tinggi. So
dia kena bermula dengan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, and then consistent. And then along the way tu kita penat, kita rasa nak give up, kita tersesat, kita salah step, kita tercedera, kita banyak isu lah, banyak halangan. Sebab tu saya cakap bisnes ni adalah adventure. So you hadap je, ada halangan ke, ada masalah ke, semua you hadap je. Tapi at least you consistent, naik, you langkah, InsyaAllah lah you akan capai kejayaan lah. Alright. Okay, so macam mana you nak promote, apa benda yang you kena buat adalah so actually paling senang sekali adalah you promote dekat orang yang terdekat dengan you. You tengok dalam handphone you, kan? Kita tak payah nak start jual dekat orang yang kita tak kenal. Kita start jual dekat orang yang kita kenal. Alright, so you tengok dekat you punya handphone, apa yang you kena buat adalah you senaraikan siapakah prospek. Prospek ni adalah orang yang berpotensi nak jadi customer you. Tengok you dalam handphone you tu, istilah you ada berapa orang. You ada 500 ke 1000 orang ke kawan-kawan kan. So you senaraikan orang-orang yang mungkin boleh jadi prospek you, orang-orang yang you kenal, orang-orang yang rapat dengan you. Kita jual dekat orang yang rapat dulu dengan kita. Kita tak payah nak sibuk jual dekat orang yang tak kenal apa semua. So kita fokus dekat orang yang kita kenal dulu. Sebab chances untuk kita jual dekat orang yang kita kenal tu lebih tinggi lah. So you senaraikan dulu. You senaraikan dulu siapakah prospek bakal pembeli you. Lepas tu so my advice adalah sekarang ni dia ada satu function lah. Kalau you ada WhatsApp kan, dia panggil function WhatsApp broadcast. WhatsApp broadcast kan. So bila you dah senaraikan tu, so you masukkan diorang ni dalam satu WhatsApp broadcast. Okay, WhatsApp broadcast. So you letaklah WhatsApp broadcast ni prospek. And then prospek ni saya advise pada you bahagi kepada dua lah. Satu, orang yang dekat dengan you, orang yang you boleh jumpa face to face. Satu lagi orang yang jauh. So mungkin you duduk dekat KL, you ada kawan dekat Sabah kan. So orang tu orang jauh, you tak boleh nak jumpa kan. So you masukkan prospek-prospek ni dalam dua database lah. Satu broadcast yang dekat, satu lagi yang jauh. Alright. So bila you dah senaraikan tu, so apa yang you kena buat adalah kalau yang dekat tu you WhatsApp lah. You WhatsApp dia orang kan. You WhatsApp. Okay, Assalamualaikum, maaf mengganggu. Sekarang saya ni nak promote produk sikit. You cakap ni, saya nak promote produk sikit. Okay. So sekarang ni saya jadi dropship ke, saya jadi agent ke, saya jadi stokis ke kepada produk scan kan. So sekarang ni saya nak tambah pendapatan. Saya pun dah kena buang kerja, saya dah hilang pekerjaan. So saya nak cari rezeki sikit lah kan. Okay. So produk ni saya dah cuba kan. You cakap lah, produk ni saya dah cuba. Okay, satu lagi, make sure kalau you nak jual produk, make sure you sendiri dah cuba produk tu. You jangan jual produk yang you sendiri tak pernah cuba. Kan. So make sure sebelum you jual, you pilih produk tu, you sendiri dah cuba dan yang you sendiri suka. Okay, so bila you mesej dekat prospek ni, you mesej dekat prospek yang dekat dululah. Yang dekat ni mungkin family you kan, jiran-jiran, rakan sekerja, siapa yang dekat, siapa yang you boleh jumpa terus. You fokus wilayah you dulu. Alright. So you mesej dia. Saya ulang balik you mesej lah. Salam, maaf mengganggu. Saya nak promote produk sikit ni. Sekarang ni you cakap lah, you jadi dropship ke, you jadi agent ke, you jadi stokis ke kepada produk sekian-sekian. And then you buat ni sebab you dah hilang pekerjaan, ataupun you nak cari rezeki, you nak tambah belanja dapur, nak beli barang dapur kan. You cakap terang-terang tu, kenapa you jual benda ni. So kalau orang tu faham, dia belilah, dia support lah kan. Tapi kalau orang tu dia pun bukan kawan you, mungkin dia tak support lah kan. So biasanya orang yang rapat dengan kita ni, insyaAllah bila kita cakap macam tu, dia akan support kita lah. So dia beli tu bukannya sebab produk apa semua, dia beli mungkin nak bantu kita kan. So kita cari orang yang dekat dengan kita dulu.
Lepas tu you cakap lah, okay, produk ni you sendiri dah makan, memang sedap kan. So harga dia sekian-sekian. And then kalau beli 2, beli 3 apa semua, you boleh hantar free COD kan, perhantaran percuma kan. Okay, so you WhatsApp je dekat broadcast kan. So broadcast tu dia boleh hantar dalam satu list tu 250 orang. You hantar je kat dia orang kan. So katakanlah you ada dalam 250 orang. So dalam 250 orang tu katakanlah 10% lah, 10% beli kan. Maknanya dekat situ dah ada 25 orang. 25 orang. So 25 orang, kalau satu produk tu you untung dalam RM5 kan, RM5. So dekat situ you dah 25 kali dengan 5 berapa tuan-tuan? 25 kali dengan 5 berapa? 25 kali dengan 5, RM125. Dengan satu mesej saja potensi you nak dapat RM125. Okay, so maknanya kalau you ada 2 broadcast 500 orang, mungkin you boleh dapat sekali you hantar mesej, mungkin you boleh buat duit dalam RM250. Wih, besar tu tuan-tuan. Sekali hantar 125, sekali hantar 250. Banyak tu. So semakin banyak you punya network, semakin banyak you punya prospek tu, semakin tinggilah chances you nak buat duit. Alright. Itu tak settle lagi. Alright. Itu yang dekat. Kalau yang jauh, you boleh WhatsApp dia orang. Sama je ayat dia. Salam, maaf mengganggu. Saya nak promote produk sikit ni. Saya buat ni sebab dah kena berhenti kerja, dah tak ada income, nak cari duit dapur sikit kan. So minta support. Lepas tu so you dah jadi stokis ke, ejen ke, dropship kepada produk ni. So produk ni you dah rasa, you dah makan, sedap semua kan. Lepas tu harga dia sekian-sekian. Kalau nak order, boleh order dengan you. Charge perhantaran dia sekian-sekian kan. Kan produk ni tak adalah mahal sangat. Kalau nak hantar tu mungkin RM8, RM15. Tengok ikut berat apa semua kan. Sebab tu saya nak you fokus jual produk yang murah dulu. Sebab bila you nak jual tu, orang tak adalah fikir 10 kali nak beli. Alah, setakat RM15, RM20 kan. Apalah sangat kan. Setakat kalau dia beli 4 ke 5 ke, just bayar RM50, RM60, RM100 tu, apalah sangat kan. Sekadar nak tolong orang, daripada sibuk bayar bagi sedekah apa semua tu, baiklah tolong kawan-kawan kan. Itu dia punya cara lah kan. So semakin banyak prospek yang you ada, semakin tinggilah peluang you buat duit. Katakanlah prospek you dalam handphone you, takkanlah you tak ada 1000 orang kan. Kalau you tak ada 1000 orang, memang you ni tak berkawan dengan orang. Memang you ni jenis bukan manusia sosial. You sendiri-sendiri je. So kalau you belum ada ramai kawan, you kena start mula berkawan. Macam mana nak start berkawan? So macam kita sekarang ni, kita dari segi sosial tu dah kurang dah. Adakah macam kita duduk dekat taman perumahan tu, adakah you betul-betul kenal jiran-jiran you? Kan? Orang cakap jiran-jiran kita ni 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang. Adakah you betul-betul kenal jiran-jiran you? Ada tak you pernah pergi tegur dia orang kan, minta nombor telefon dia kan? Ada tak? So kita sekarang ni dah kalau zaman dulu, kalau kita duduk kat kampung kan, of course lah kita kenal semua penduduk kampung tu kan. Tapi sekarang ni semua orang dah sendiri-sendiri. Dah tak peduli pun pasal orang sekeliling. Jiran-jiran sendiri pun tak kenal. So you kena buang perasaan malu tu. You kena start ubah. You kena start berkawan dengan orang. Semakin banyak kawan you, semakin tinggi chances you nak buat duit. Alright. Okay, so kalau you duduk dekat apartment, adakah you betul-betul kenal orang yang duduk dekat apartment tu? Kan silap-silap kita pun tak kenal. Kita duduk sendiri-sendiri, tak campur dengan orang. So kena ubah benda tu, kena ubah. Alright. Lepas tu you boleh juga kalau macam kan sekarang ni kita ada Facebook kan. You ada Facebook, you boleh promote dekat Facebook kan.
promote kat Facebook. Ataupun kalau you jadi agent ataupun you jadi stokis mana-mana produk, mana barang tu ada kat you, you boleh ni lah. Sekarang ni saya tengok banyak lah. Kalau macam orang ni dia jual direct selling, kita ingat dia orang ni macam susah, tapi dia orang punya sale, income dia tu boleh tahan boleh tahan. Satu hari dia orang boleh buat dalam, kalau dia 200, 300 tu biasa lah. Kan kalau kita makan dekat kedai-kedai makan, tiba-tiba ada orang datang kan, jual produk apa semua, kita jangan pandang rendah dia orang punya income ni kadang 200, 300 sebab so you boleh jual, kaedah kita panggil direct selling, tapi dengan syarat you kena pegang barang lah. Kalau dropship tak boleh lah. Kalau dropship ni you tak pegang barang, so at least you jadi agent ataupun you jadi stokis produk kan. So you boleh buat direct selling. Sekarang ni kan you dah tak kerja kan, daripada duduk melangut kat rumah je, baiklah you pergi keluar meniaga. So saya ada seorang case study. Ada seorang ni anti Cina lah, umur dia dah 60. Dia kata memang kerja dia hari-hari jual buah. Tapi dia jual ni dia pakai motor. Dia pergi dekat tempat macam tepi pantai kan. So petang-petang tu dia akan pakai motor dia tu, dipanggil lah. Dia tak siapa yang nak beli buah dia. Satu bungkus tu RM12, ada 3 biji kan. So dia kata satu hari dia target dalam dapat RM200. Dapat je, dia balik lah. Satu hari RM200 kan. So dia kata satu hari tu kalau orang ramai, sejam 2 jam dah settle dah. So rupanya direct selling ni bukannya kita kena kerja sampai 8 jam 9 jam. 2 jam 3 jam dah dapat target. Kalau kerja lebih lagi, dapat lebih lagi. So anti tu dia kata satu hari dia boleh dapat dalam RM200, RM300. Kalau orang ramai lagi banyak dia punya tu. So you boleh gunakan kaedah direct selling. You boleh buat kabut sale ke, ataupun you pakai motor, you pergi dekat tempat taman-taman ke apa semua kan. You boleh jual direct. And then you kena buang malu lah. Kena jumpa orang, bang nak ada tak nak beli produk ni. Kalau masa you jual tu, you bagi sampel dulu kan. You bagi sampel, bang rasa tak produk ni. So dia rasa sedap lah, nak beli. Kalau dia beli. Kalau dia tak beli, at least you minta video testimonial. Video testimonial tu you boleh gunakan untuk buat marketing. So you boleh gunakan direct selling. Kita buat direct selling ni jangan jual bodoh itu. Banyak orang bila dia buat direct selling, dia tidak ada sistem. So bila dia tidak ada sistem, dia terpaksa bekerja lah. So sepatutnya bila you buat direct selling, apa yang you kena buat adalah, satu, you kena, kalau orang tu tak beli, at least dia dah cuba produk tu dan dia boleh bagi feedback, dia boleh bagi testimonial. Tapi make sure barang tu barang bagus lah. Kan produk tu mesti produk yang bagus lah. Macam baru ni, kita orang buat kabut sale lah dekat satu pantai lah. So kita pun bagilah orang rasa kan. Bagi orang rasa, kita buka satu pack, bagi orang rasa kan. So orang rasa, kadang-kadang ada orang tu dia tak beli. Ada orang tu dia rasa nak beli lah, dia beli kan. So kalau yang tak beli tu, apa yang kita buat adalah kita tanya feedback dia. Bang, macam mana bang rasa lah? Oh sedap lah apa semua kan. Lepas tu, abang boleh tak bagi video testimonial? Kita ambil video dia seminit je. Video seminit. Abang boleh tak bagi komen sikit? Kalau abang tak nak beli, abang bagi komen sikit kan. So dia kata, oh saya dah rasa kepek ni apa semua kan. Oh memang rasa dia sedap, manis pun tak apa semua, memang terbaik lah kan. So at least aku dapat video testimonial kan. Okay. So video testimonial tu kita boleh upload dekat kita punya media sosial. Video tu tak payah lama, seminit kan, bawah pada seminit. Kita boleh upload dekat IG, kita boleh upload dekat WhatsApp status apa semua. Alright. So kalau dia beli, alhamdulillah lah, dapatlah rezeki kan. Okay. Kalau siapa yang beli tu terus minta nama dengan nombor telefon dia. Bang boleh tak bagi nama dengan nombor telefon? Bulan ni kita ada lucky draw. Siapa yang bertuah kita bagi RM50. Minta, at least you kumpul database. Kebanyakan orang yang buat direct selling ni, dia tidak kumpul database, sayang. So bila you niaga, you kena ada sistem. Tak kisahlah you jual tepi jalan ke, you jual daripada kedai makan ke kedai makan ke, you buat kabut sale.
benda paling penting adalah you kena kumpul database. So far you faham tak apa saya cerita ni? Kan terlebih advance pula kan. You faham tak apa saya cerita ni? Tak ada orang komen pun. Faham tak? Cuba komen sikit. Korang tak share pun saya punya video ni kan. Sian saya cakap seorang-seorang kan. Faham tak? Saya minum je lah. Dahaga saya. Oh Pahang. Pahang. Okay, tak apalah, Pahang pun Pahang lah kan. Tak dok Pahang gi Ganu kan. Alright. So tak adalah complicated mana pun. Tapi bila you berniaga tu, you janganlah berniaga kosong macam tu. You berniaga kena ada sistem. You berniaga, dapat customer, you simpan nombor telefon customer tu. Sebab apa? Ni saya nak ajar ni macam mana nak touch 1 million pertama ni. Kalau you tak buat benda ni, you berniaga lah 10 tahun pun you takkan dapat 1 juta. Sebab benda you buat benda yang sama. Benda repeat, benda yang penat. Alright. Oh ya Allah, penat aku jalan ni. Okay. Apa lagi saya nak cerita pasal ni? Okay, so apa lagi yang you boleh buat? You boleh kalau macam pasar malam dah dibuka kan, you boleh buka pasar malam, you boleh buka meja, you boleh buat car boot sale, you boleh buka gerai tepi jalan. Tak kisahlah. Sekarang ni kan semua orang dah kena buang kerja. Daripada sibuk nak cari kerja, minta kerja gaji 1,200, 1,500, baik kau berniaga kan. Saya punya stokis berniaga jual rendang pun sebulan boleh dapat dalam 19,000, 15,000. Dia punya profit tu minimum lah 20%. Kalau 15,000 sebulan dia punya sale, maknanya kat situ 20%, buta-buta je dah dapat RM3,000. Buat apa nak sibuk pergi cari kerja? Kan? Niaga je. Nabi Muhammad pun berniaga kan. Kita ikut sunnah Rasulullah. Sibuk nak cari kerja kan. Cari kerja kan. Kalau tak tahu tak apa, belajar. And then tak payah nak mengada-ngada pergi buat produk. Tak payah mengada-ngada nak jadi founder pun semua. Jual produk orang je tuan-tuan. Sebab apa? Bisnes yang paling untung sekarang ni adalah bisnes jadi agent. Sebab dia punya margin tu besar tau. Margin profit tu 60%, 50%, 50-60%. Macam founder produk ni dia paksa jual murah lah kan. Kalau dia jual mahal tak ada orang beli. So actually kalau you jadi stokis lah ataupun masa stokis, you punya margin tu sebenarnya 60%. 60% you margin tu you lebih besar daripada orang yang buat produk tu. So you tak payah fikir pasal kilang, you tak payah fikir pasal marketing, bahan-bahan marketing. Semua founder produk kena fikir. You tak payah nak fikir pasal packaging, you tak payah fikir pasal distribution semua. You just ambil barang, you jual je. Kacang gila. Macam saya cakap pasal cerita kuih tadi kan. You buat kuih, you tak buat duit. You buat duit bila you jual. And then kalau you cerdik lagi, you banner team you. You banner agent, you banner dropship bawah you. Time tu lah buat duit. Kan? Okay, so apa lagi ya? So tadi saya dah cerita pasal you boleh gunakan WhatsApp. You WhatsApp dekat orang yang dekat dengan you WhatsApp orang yang jauh dengan you. You mesej lah kan? You mesej lah. Mesej janganlah mesej belagak cakap bang, tuan, saya sekarang ni jual produk ni, saya dah kena buang kerja. Saya dah tak ada kerja, saya berniaga ni sebab nak sara family apa semua kan. So harap abang dapat support saya, bantu saya apa semua. So sekarang ni saya jual produk ni, harga dia sekian-sekian. So kalau abang beli 2, abang beli 3, beli 4, beli 5, saya boleh hantar free. Kan? Benda yang penting adalah you nak convert prospek tu menjadi customer you. So kita punya target adalah sekarang ni, you nak kumpul customer you sebanyak mungkin. Kalau dalam handphone you tu mungkin ada 100,000 orang.
1000 orang kawan-kawan yang you kenal, tapi dia orang ni belum jadi customer you. Kalau you boleh convert 1000 orang ni menjadi customer you, itu memang power. Katakanlah you ada 1000 database dekat dalam handphone you, tapi database ni bukan customer, dia ni prospek. So katakanlah you boleh pujuk dia orang ni, 1000 orang ni jadi customer you. Dia tak kisahlah jual keripik ke, jual rendang ke, jual apa yang murah-murah. So the moment orang ni jadi customer you je, apa saja produk yang you jual, insyaAllah dia beli. Sebab apa? Macam biasalah, macam kita kan, kalau you dah beli barang dengan orang tu, so you dah percaya kat dia, you dah trust kat dia. So apa saja produk yang you jual, you akan beli. Sama juga macam saya kan, saya beli barang dekat Shopee. So saya mula-mula saya beli satu dulu kan, nak try betul tak Shopee ni kan, dia aku beli dia tak hantar, scammer apa, problem lah. So saya beli, barang tu sampai. So maknanya saya trust tu dah ada, saya dah yakin dah. So bila barang saya habis, saya nak restock, saya akan beli dekat orang yang sama. So itulah tujuan dia. So you start jual produk orang, you fokus jual produk yang murah dulu, yang senang orang beli, yang RM10, RM20, RM30, jangan lebih daripada 100. So the momentnya dia beli dengan you dah ada database dia kan. So apa saja yang you promote, nanti dia akan belilah, insyaAllah. Alright. So katakanlah you dah ada 1000 database kan, 1000 database ni customer yang beli. So every month, kalau you blast dekat database ni 1000 orang, you jual satu produk, dan satu produk ni let's say lah you untung RM5 kan. Satu orang customer dia beli 4 unit lah. Satu unit untung RM5 kan. Maksudnya kalau you ada 1000 database customer, 1000 kali dengan 4 kali dengan RM5. Cuba kira. You ada 1000 database customer yang memang dah beli dengan you, dan setiap bulan you WhatsApp ke dia orang, minta dia orang repeat order. Satu customer bagi profit kat you RM20. Satu produk mungkin untung you RM5 kan. Satu customer dia bagi you profit RM20. RM20 kali dengan 1000 orang, berapa tuan-tuan? RM20,000 profit bersih. Kau kerja makan gaji setengah tahun pun belum tentu dapat lagi. Ni tiap-tiap bulan you boleh dapat RM20,000 sebulan. Bersih tau. Bersih. So orang tak nampak benda ni. Bila untung sikit RM5, dia tak tahu. Kalau kau ada database banyak, kaya, pakcik kaya. Kalau you ada database 2000, kawan saya dia ada database 30,000 orang. 30,000 database. Sekali dia WhatsApp, kaya-raya. Sekali sebulan dia punya income sale dia 700,000, 800,000. Sekarang ni dah 1 juta sebulan. Tapi benda tu bukannya satu hari 2 hari. Dia ambil masa 3 tahun 4 tahun kan. So kawan saya dia ada 30,000 database, nombor telefon. Tiap-tiap bulan dia blast dekat 30,000 database tu. Kalau separuh pun beli, satu orang bagi RM20 kat dia. RM20 kali dengan 15,000 database tuan-tuan. Sebab customer ni, the momentnya dia beli dengan you, 15,000 kali dengan RM20. Sebulan profit dia saja RM300,000 tuan-tuan. RM300,000. Apa sibuk nak kerja lagi? Sebulan sekali buta-buta RM300,000 dia punya profit. And then dia bukannya founder produk tau. Dia pun jual produk orang je. Itulah kekuatannya bila you ada database. Sebab dekat luar sana ramai orang berniaga, dia tidak ada sistem. Dia tidak membina database dia. Ini asyik dia asyik mencari customer baru. So bila you buat macam tu, you berniaga 10 tahun pun macam tu lah bisnes you. Tidak berkembang, tidak maju kan. Asyik nak cari customer baru. Customer yang dah beli you tak jaga kan. Alright. Itu yang saya cakap nombor 4 tu. Apa yang you kena buat adalah you kena, bila you dah prospek ni dah beli dengan you kena simpan database tu secara sistematik. Sekarang ni senang tuan-tuan, senang. You pakai WhatsApp pun you boleh simpan dah database lah. Dulu susah sikit. Nak kena ada sistem autoresponder lah, segala makna. Sekarang ni pakai WhatsApp pun boleh tuan-tuan.
orang yang dah jadi customer you masukkan dia dalam broadcast, WhatsApp broadcast kan. So you buatlah broadcast, ni customer kan. So satu bulan mungkin you dapat kumpul 100. Bulan depan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 sampailah 1000, 2000, 3000 kan. So bila orang cakap database is king. Itulah mission ATM you sebenarnya. Kan. Lepas tu nombor 5. So bila you dah ada database customer ni, macam tadi saya cakap, you start jual dengan produk yang murah dulu kan. Produk yang murah. Tapi orang ni bila dia dah biasa dengan you, saya tunjuk contoh. Nak tahu tak macam mana ada customer saya ni, dia bermula dengan beli produk yang murah. Sampai satu tahap dia boleh bayar saya RM10,000 sekali bayar je. Ada tak nak tahu macam mana saya buat? Cuba komen sikit. Ya, WhatsApp. WhatsApp broadcast. WhatsApp dia ada function WhatsApp broadcast. So orang yang you dah jadi customer you tu, you masukkan dalam WhatsApp broadcast. Kan you buatlah group. Okay, yang ni belum jadi customer, yang ni dah jadi customer kan. So saya cerita sikit macam mana saya bermula jual produk, dan sampai satu masa saya jual produk lain lagi, ada orang sanggup bayar saya sekali bayar RM10,000. Itu kekuatannya database. Alright. So asalnya dulu saya ada tulis buku lah, tulis buku kan. So masa saya tulis buku tu, actually buku tu tak laku tuan-tuan. Saya tunjuk, saya ada bawa tak buku ni. Masa saya tulis buku tu tak laku tuan-tuan. Ni saya tunjuk. Ya. Ni buku yang saya tulis. Bukan nak promote, ni adalah buku yang saya tulis. Rahsia Senang Mendapat Pinjaman. Buku ni saya tulis pada tahun 2011. So buku ni saya ceritalah macam mana you nak buat loan apa semua kan. So saya cerita based on true story. Macam mana saya gunakan current account untuk buat loan apa semua. And then so masa sebelum buku tu diterbitkan, saya bagilah dekat kawan-kawan saya baca apa semua. So kawan-kawan saya semua puji, buku ni bagus lah, memang terbaik lah. Lepas tu saya pun hantar dekat syarikat penerbit. And then syarikat penerbit pun cakap, buku ni bagus, very good. Tak pernah ada orang tulis pasal cara nak dapatkan pinjaman bank dengan betul. So bila ada orang bagi feedback yang bagus, saya ingat, buku ni mesti best seller lah. Best seller kan. So saya pun kira kita terbitkan, tapi bukan saya terbitkan. Ada penerbit, ada syarikat yang tolong terbitkan. So bila buku tu siap diterbitkan, saya order daripada penerbit 100 naskah tuan-tuan. 100 naskah. 100 naskah sebab saya penulis, saya dapat diskaun 40% lah. Saya kena bayar dalam RM14 tu. RM15 tu lah. RM14.90 lebih something kan. RM15 lah senang kita. RM15. So 100 naskah maknanya saya kena bayar RM1,500. Saya dapatlah 100 naskah buku kan. So saya ingat bila kita buat produk yang bagus, and then orang pun bagi feedback yang bagus, so senanglah jual. So tahu tak apa yang berlaku? Inilah kan saya cakap, jangan sibuk nak buat produk. You buat produk, walaupun you buat produk tu bagus, belum tentu lagi orang beli. You pandai tulis buku, belum tentu lagi you pandai menjual buku. You pandai buat kuih, belum tentu lagi you pandai jual kuih. Tak sama tuan-tuan. So itu yang berlaku dekat saya. So saya beli buku tu 100 naskah. Saya ambil masa untuk jual buku tu, nak habiskan setahun tuan-tuan. Setahun baru saya dapat jual buku tu habis. Maknanya sebulan saya hanya boleh jual buku tu 8 ke 9 naskah je. Satu buku saya untung RM5 tuan-tuan. Satu buku saya untung RM10. Satu buku saya untung RM10. Maknanya sebulan saya buat untung daripada jualan buku tu RM80, RM90 macam tu je. RM80. Buku tu bagus, orang cakap bagus, tapi nak jual tak boleh. Alright. So itu kesilapan saya lah. Pandai tulis buku belum tentu boleh jual buku. Alright. So saya pun
setahun jugalah, setahun juga. Macam mana ni macam mana aku nak jual buku ni kan. So saya pun saya ada kawan lah, bukan kawan lah, macam dia ni macam orang panggil dulu famous lah, internet marketer kan, internet marketer. So saya selalu follow dia. So saya pun message dia kan, tuan, saya ada tulis buku lah tuan, tapi buku saya ni tak laku. Macam mana lah nak jual? So boleh tak saya kirim buku ni dekat tuan, tuan baca and then tuan tengok kalau bagus, boleh advise saya lah macam mana saya nak jual buku ni kan. So yang internet marketer tu pun okay, tak apa, hantarlah buku. So saya pun post kat dia, and then dia pun baca. Lepas tu dia baca-baca, lepas tu dia ambil gambar buku saya tu, and then dia post dekat dia punya Facebook. Okay, dia kata, saya dah baca buku ni, memang buku ni terbaik lah, tulisan Tuan Wahid apa semua. Siapa-siapa nak jadi usahawan, nak berniaga apa semua, nak dapatkan pinjaman bank, mesti dapatkan buku daripada Tuan Wahid. Dia tag saya kan dekat Facebook kan. So apa yang berlaku tu tuan, macam internet marketer ni kira macam dia banyak follower lah. So bila dia post dekat dia punya Facebook, dia punya follower PM saya, nak beli kan. Alright. So kat situ memang asalnya saya 1 bulan boleh jual 8-9 naskah je kan. So tiba-tiba bila dia post kat situ, order buku tu tiba-tiba berlambak lah kan, berlambak. So daripada tu naik jadi 50 naskah sebulan kan. Orang order kan. So dekat situ tuan-tuan, apa yang saya belajar adalah, kesilapan saya adalah saya tidak kumpul testimonial. Tidak ada testimonial. So kita buat produk bagus tapi tidak ada testimonial orang yang guna produk kita. So macam internet marketer tu dia bukan customer saya, tapi dia bagi feedback positif. So bila dia bagi feedback positif, so dia punya follower tu memang percaya kat dia. Kalau saya sendiri cakap buku aku ni bagus, buku aku ni, kalau kita sendiri cakap produk kita bagus, orang tak percaya. Tapi kalau ada pihak ketiga yang cakap produk kita tu bagus, orang lain lebih percaya dia daripada kita sendiri yang cakap. So dekat situ saya belajar, okey, kalau aku nak jual produk, aku kena bagi dekat somebody yang dia ni ada influence, dia influencer. So bagi kat dia, tapi make sure produk kita tu bagus lah. And then kita minta dia bagi feedback. So kalau dia bagi feedback, dia punya follower akan beli dengan kita. Tu testimonial tu sangat penting. Alright. Tu yang pertama lah. Yang kedua, bila orang beli saya punya produk, buku tu kan, dia baca-baca, lepas tu dia rasa, buku ni bagus lah, tapi kalau aku promote, aku dapat apa kan? Aku promote, aku dapat apa? So dekat situ saya create sistem affiliate. Affiliate ni maknanya kalau macam dia baca buku tu, lepas tu kalau ada orang beli melalui link dia tu, dia dapat commission. Tak banyak lah, dalam RM5. Lepas tu saya naikkan commission jadi RM25 kan. So bila saya buat sistem affiliate tu, sistem referral, maknanya customer saya boleh promote saya punya produk. So masa tu banyaklah orang beli. So buku tu daripada 50 naik jadi 100, naik jadi 200 satu bulan saya boleh jual. Hanya menggunakan sistem testimonial, hanya menggunakan sistem affiliate je. Dulu saya seorang-seorang je jual. Okay. Lepas tu bila ramai orang beli, saya tak perasan tuan-tuan. Saya tak perasan. Produk buku tu murah je tuan-tuan. Buku tu dalam harga dia RM25, campur dengan postage dalam RM35 lah. So mana tu saya cakap, you start jual produk murah dulu. So the moment customer tu dah jadi customer you, macam orang beli buku saya kan, lepas tu dia baca pasal story saya apa semua. So adalah yang nak bayar. Macam buku tu saya cerita pasal macam mana saya start buat bisnes sewa, macam mana saya buat loan bank apa semua. So sebenarnya cerita tu sebenarnya marketing. Saya tak perasan cerita saya dalam buku tu sebenarnya adalah marketing. Alright. So bila orang baca buku tu, saya cerita pasal macam mana saya struggle apa semua kan. Lepas tu saya buat kereta sewa. So orang terinspirasi dengan cerita tu, dan dia orang nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta sewa. So ada yang PM saya, Tuan Wahid boleh tak ajar saya macam mana nak buat kereta sewa, macam mana nak buat bisnes kereta sewa. So ada yang sanggup bayar saya RM1,000, RM2,000, RM3,000 kan. So saya pun okay,
Sebab saya buat benda yang based on permintaan. So saya pun buatlah DVD, e-book apa semua kan. So ada seorang cikgu ni, dia minta saya ajar dia, dia minta saya coaching dia kereta sewa. Saya charge dia 2,000 tuan-tuan, 3 bulan. 3 bulan coaching, online coaching. Saya tak jumpa dia. Dia just tanya soalan, saya rakam video, saya hantar kat dia. Okay. So dia bayar saya 2,000. Alright, lepas tu bila yang cikgu ni dia apply apa yang saya ajar tu, kira berjaya lah. Orang lain pun tengok dia pun nak belajar. So orang lain pun sanggup bayar saya. Lepas tu lama-lama, sebab video tu dah ada, saya just burn dalam CD, saya jual. Satu CD tu RM500. Siapa nak belajar kereta sewa, sebab ilmu yang saya ajar tu memang rare, memang tak ada orang ajar. So saya burn video-video yang saya rakam tu, saya burn dalam CD, saya jual. Saya jual satu CD tu RM500. Saya punya modal RM15 tuan-tuan. Jual RM500. Berebut orang beli tuan-tuan, berebut. So bila orang beli saya punya DVD kan, dia tengok video apa semua. And then dia fikir, kalau aku nak buat dengan macam Tuan Wahid buat ni, berpuluh ribu ni kan. Sebab saya masa tu saya dah kira company saya dah besar. Saya punya sale dah juta-juta kan masa tu kan. Saya dah berjuta kan. So kalau dia fikir, kalau aku nak buat macam Tuan Wahid buat ni, mungkin ratus ribu aku nak kena spend kan. Macam website, sistem, borang sewa, branding pun semua. So dia fikir, daripada aku pergi sibuk buat sendiri, baik aku join Tuan Wahid. So masa tu, orang tu daripada dia beli buku, dia beli saya punya DVD, lepas tu dia jadi saya punya team. Dia jadi saya punya licensee. Masa tu saya charge licensing saya RM10,000. Siapa nak join company saya, dia kena bayar RM10,000. Nampak tak? So database tu sangat penting tuan-tuan. So bila you macam saya ajar ni, saya rasa tak ada orang ajar benda ni. So you jual dulu produk yang murah, lepas tu orang tu dia dah suka dengan produk you jual produk apa pun, insya-Allah dia beli. Kalau mana tahu satu hari nanti you pun boleh tulis buku kan. Mana tahu you boleh buat consultation kan. You boleh mengajar orang. Mana tahu you punya sale dah sebulan RM500,000, orang nak belajar dengan you boleh buat coaching. Coaching saja kadang-kadang kalau you ada proven result, orang sanggup bayar RM10,000, RM20,000 untuk belajar dengan you kan. Itu nampak tak cara you nak buat duit? Okey, adakah you faham dengan apa yang saya cerita ni ke? Saya harap tak complicated sangat lah. Tak complicated sangat. Alright, apa lagi ya? Okey, tu tadi saya cakap nombor 5 upsell produk kan. Nombor 6 ni yang jangan terlepas pandang lah. Nombor 6, so bila you dah start jual, you kena urus account you kena urus kewangan. So macam biasalah, duit masuk, you kena record. Bila duit masuk, you kena keluarkan resit. Bila you nak gunakan duit tu, you kena keluarkan payment voucher. So at least you kena ada profit and loss lah. You kena jangan jadi macam orang biasa, duit masuk belanja suka hati, tak tahu berapa banyak sale, berapa banyak duit belanja, untung berapa tak tahu. So you kena disiplin, you kena record benda tu. So very simple je lah kalau you bukannya pakar accountant pun semua. Saya pun tak pandai account, tapi saya make sure duit masuk kena ada record, kena ada receipt. So kita tahu berapa banyak duit masuk. So bila kita nak keluarkan duit, ada payment voucher. So kita tahu berapa banyak duit kita keluar. So at the end, hujung bulan kita tahulah berapa untung kita kan. Alright. So you kena urus kewangan lah. And then macam kalau you berniaga, kalau you masih lagi bekerja makan gaji, you tak boleh nak buka company apa semua, you boleh buka dulu personal current account. Lepas tu kalau you perlukan introducer, kalau you jadi saya punya team, saya boleh jadi introducer untuk you. Sebab kalau nak buka current account ni, dia kena ada introducer. Alright. So kalau you jadi saya punya agent ataupun stockist, saya boleh jadi introducer untuk you. Alright. So kalau you masih bekerja makan gaji, maknanya you ada gaji, you ada KWSP, you ada SOCSO, biasanya orang yang makan gaji ni dia tak boleh nak buka company. So you tak payah nak buka company, you buka dulu personal current account. So duit sale itu you masukkan dalam personal current account. So kenapa kena buka personal current account? Sebab macam contohnya you nak beli kereta ke, nak beli lori ke, ataupun you nak
dapatkan personal loan ke apa semua. So personal current account tu dia boleh guna untuk support you lah. Dia setakat loan kecil-kecil tu boleh. Kalau nak buat loan ratus-ratus ribu tu tak boleh lah. Tapi tak apalah. You buat dapat loan 10,000, 20,000, 30,000, okey lah kan. Okay. Lepas tu kalau macam you masih lagi bekerja, you bekerja sendiri, so you kena buka daftar SSM lah. Daftar SSM, you kena buka business current account. Duit tu masuk dalam you punya business current account. Lepas tu you kena ambil gaji kan. Ambil gaji sebab SSM ni kalau you buka, kalau you terus nak apply loan, biasanya SSM you tu dia tak laku. Bank dia tak nak. Kalau you nak apply loan, dia nak tengok profit and loss lah, nak tu lah, nak ni apa semua. So benda tu lambat. Kadang-kadang dia nak tengok audited account 3 tahun lah apa semua. So benda tu lambat. Cara paling cepat macam mana you nak buat loan adalah you buka SSM, duit semua masuk dalam tu. You sebagai owner kepada SSM tu, you kena ambil gaji. You kena ambil gaji. You set lah gaji you 3,000 ke kan. And then you bayar KWSP so. Kalau company tak boleh nak bayar, you anggap company tu berhutang dengan you dulu kan. Tapi at least you kena ambil gaji lah. So bila you ambil gaji, automatic lah you boleh apply loan. Kalau macam business ni, dia tak laku. Kalau personal, dia laku. Alright. So daripada personal you apply loan, you gunakan untuk expand you punya business. Macam saya dulu saya beli kereta banyak, beli atas nama personal kan. So tapi saya beli tu bukannya saya suka-suka beli kereta mewah, nak menunjuk-nunjuk. Saya beli memang saya letak under company saya. So saya sewakan under company kan. So semakin banyak loan yang saya buat, so semakin banyaklah saya punya income company. So macam itulah saya grow saya punya business. Alright. So faham tak? Faham tak? Saya harap tak complicated sangat lah apa yang saya cerita ni kan. Apa lagi ya? Alright. Adakah you belajar something? Adakah you belajar something? Yang ni saya cerita ni, nilai dia sebenarnya lebih pada 100,000. Ilmu yang saya cerita ni nilai dia lebih pada 100,000. Tak ada orang ajar benda ni. Ini yang saya buat. Benda ni memang proven. Memang proven. Kan? So saya harap you dapat something. So last part adalah macam mana you nak buat 1 juta pertama kan dalam masa 3 tahun. You tak boleh buat benda tu seorang-seorang. You kena membina team. Nombor 7 adalah you kena membina team. Membina team ni maksudnya macam you dah start kan. So sampai satu masa you dah ada company. Tak kisahlah enterprise ke Sdn Bhd. Tapi kalau you punya sale tu dah RM50,000 sebulan, you dah kena go for Sdn Bhd. So bila you dah ada syarikat ni, dalam syarikat tu janganlah you jadi Rashid dan Rashidah. Semua benda you nak buat kan. So you kena ada staff. So fokus dulu staff. You recruit dulu staff yang boleh buat sale. So fokus siapa yang boleh buat duit. Macam finance tu, HR tu, itu kemudian. So you fokus dulu siapa yang boleh buat sale. So sebab bila sale tu naik, you bolehlah hire staff yang lain lagi. Kalau you tak ada sale, macam mana you nak hire lebih ramai staff? So fokus recruit orang yang boleh buat sale. Orang yang boleh buat sale ni dia ada dua lah. Satu, you recruit agent ataupun dropship, and then you training dia macam mana nak buat sale. And then you boleh juga recruit internal sales team kan. So you ambil dia, macam kawan saya, dia ada 18 orang internal sales team under company dia. And then the best part adalah dia tak bayar gaji pun. Dia tak bayar gaji. Dia punya internal sales team ni 100% commission based. So apa yang dia buat adalah orang ni masuk kerja dengan dia, gaji dia tak bayar. Kalau orang ni boleh buat sale, dia bagi 10% commission. And then apa yang company dia provide adalah company dia akan buat iklan, FB ads. So setiap staff ni akan ada dia punya account dia. So kalau macam iklan tu, bila orang WhatsApp akan pergi dekat staff dia ni lah. Alright. So staff dia ni dapat je leads, kena closing lah. So setiap kali closing dia akan dapat commission 10% lah. Alright. So dia punya target satu hari mesti buat sale RM1,000. So kalau internal sales team ni buat sale RM1,000, dia dapat RM100 lah. Tapi benda tu dibayar sebulan sekali, hujung bulan.
Cuma kalau dia dapat break RM1,000 satu hari, dia dapat bonus RM50 cash. Siapa yang boleh buat sale RM1,000 satu hari, dia bagi bonus cash every day RM50. So staff dia ni kejarlah nak dapatkan bonus kan. Lepas tu kalau macam internal sales staff dia ni dapat buat sale RM20,000 sebulan, dia bagi lagi bonus 2.5%. Maknanya 500 kat atas lah. Alright. So itu adalah salah satu cara macam mana you nak membina internal sales team. So bila buat yang tu tak payahlah nak pening kepala nak apa gaji pekerja apa semua. So staff dia tu pula memang semangat lah. Saya tanya ada seorang staff ni berapa dia punya commission dengan bonus apa semua. So sebulan dia kata paling sikit lah boleh pergi RM4,000. Boleh pergi RM4,000 kan. Boleh pergi RM5,000 paling sikit. So dia suka lah. Sebab apa? Dia boleh cakap macam kalau dia kerja makan gaji, gaji dia let's say lah RM1,000 kan. Kalau mak dia minta RM1,000, dah duit dia dah habis kan. Tapi kalau dia bekerja base commission base ni, mak dia tanya mak dia, mak bulan ni nak apa? Mak dia cakap aku nak macam ni. So mak dia boleh minta apa saja, dan untuk dia dapatkan bagi apa yang mak dia tu, dia kena work hard lah. Dia ada set target. Dia ada target dia. So kalau mak dia minta RM1,000, dia kejar-kejar buat sales RM5,000. So dia still ada lagi RM4,000. Tapi kalau dia kerja makan gaji, dia punya income dia banyak tu je lah. Alright. So itulah 7 benda yang you kena buat. Saya harap you dapat something daripada sesi sharing pada pagi ni. Dan saya minta maaf kalau ada salah silap apa semua. Dan saya nak siapa yang menonton ni, you komen, saya jutawan. Dan saya doakan siapa yang komen, saya doakan InsyaAllah you jadi jutawan. So you nak join saya punya team, tak ada masalah. Nanti saya bagi link. You boleh klik dekat link yang saya bagi tu. Dan saya tak boleh nak janji you boleh dapat tu. Tapi benda ni saya dah buat, memang dah proven. Dan kalau you buat, semuanya bergantung pada you. Saya hanya boleh berkongsi ilmu, mengajar apa semua kan. Tapi yang nak buat tu you. Kalau kita ajar ilmu apa semua, you tak buat, tak ada apa-apa. Alright, itu saja. Thank you very much. Jumpa lagi di hari lain. Okay, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.